Very good evening. Yang saya hormati saudara pengurusi majlis, sahabat saya, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi pada malam ni. Pertama, saya rasa seronok dapat bersama dengan sahabat yang berbilang bangsa, agama, latar belakang dan perjuangan. Kita kat Malaysia, kita multiracial country. Nak ataupun tidak, itulah hakikat dia. Sebab itu disebutkan tu tadi, apabila kita tengok dalam Islam tu sendiri, mungkin sedikit perkara yang kita boleh kongsi. Sebab tu bila saya bacakan dulu, ini daripada Alex Yong dalam Facebook. Dia kata apa Alex Yong? Alex Yong ni dia Christian, dia Chinese. Dia kata, saya harap PAS boleh sebarkan dan mendidik ajaran agama Islam lebih kepada kami yang bukan Muslim, supaya kami lebih memahami Islam. Dengan begitu kita akan saling hormat menghormati antara satu sama lain. PAS telah menunjukkan dan buktikan kepada saya bahawa Islam adalah agama yang betul dan baik dan indah. Sebaliknya apa yang UMNO telah buktikan selama 50 tahun lebih kepada kita. Ini Alex Yong. Dan semalam saya berceramah di Kuala Ampang. Ramai. Malam ni ada Muslim, ada non-Muslim. Tetapi semalam lebih kurang 500 orang, semua majority Chinese dan ada beberapa orang Indian. Dan bila kita ceramah dan saya ceramah, saya rasa satu perkara yang baru. Perkara yang baru ialah sekarang orang-orang deaf, orang bukan Islam tak rasa janggal. Saya pakai serban ni, saya pakai jubah ni. Inilah yang digambarkan oleh UMNO bahawa Islam itu jahat. Sebagaimana kita sebutkan, UMNO dulu memomok-momokkan bila PAS menang 1990, ramai orang-orang bukan Islam akan dikhatam, disunat. Berapa ramai dah dikhatam, beritahu saya? Berapa ramai dah dikhatamkan? Beritahu saya. Kalau ada kes, beritahu saya. Di pekalan kubur ada patung Buddha. Patung Buddha ni siap pada tahun 1979 di zaman Datuk Muhammad Yaakob. Apabila PAS naik 1990, PAS tidak runtuhkan. Ada yang buat pula. Bukan saja patung yang berdiri, baring pun ada. Nak cerita dalam Islam, Islam memberikan kebebasan kepada orang bukan Islam untuk mengamalkan agama mereka. Kita tidak boleh paksa orang lain peluk Islam. La ikraha fid din. There is no compulsion in religion. Dalam agama tidak ada paksaan. Mereka ada hak beragama, hak bersuara, hak menuntut ilmu, hak bekerja, hak memiliki rumah dan harta. Ini yang diberikan oleh Islam kepada orang bukan Islam. Satu jaminan daripada Islam. Antaranya, Nabi Muhammad SAW pernah menyebut. Nabi menyebut, Man azza zimiyan faqad azani. Barang siapa yang menyakiti hati, yang menyakiti orang-orang bukan Islam, yang duduk di bawah jagaan aku, dia seolah-olah menyakiti hati aku. Apa yang kita lihat pada hari ini? Kita faham PAS ada dasar dia. DAP ada ideologi dia. PKR ada falsafah dia. Ketiga-tiga ini bersatu, membentuk satu Pakatan Rakyat, tidak lain tidak bukan, ialah dengan matlamat yang sama. Kita nak runtuhkan kerajaan yang zalim, nak runtuhkan kerajaan Barisan Nasional yang menindas rakyat sekian lama, 55 tahun. Sebab itu apabila memilih tarikh 5/5, sebenarnya menepati pada 55 tahun dia memerintah, 5/5 dia akan jatuh tersungkur insya-Allah. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu saja kita kena faham. Bohong ni perkara yang orang tak suka. Lebih-lebih kalau kita tengok, kalau kami dididik dengan perkataan from Islamic point of view, bahawa berbohong ni satu ilmu yang dicela dalam Islam. Sebab itu bohong tak boleh lama. Kita berbohong macam cerita Upin dan Ipin. Tolong, serigala nak makan kambing aku. Datang orang kampung, ha. Engkau kena bohong, serigala tak ada. 2 kali bohong, 3 kali serigala datang tuan-tuan. Tak ada orang yang menolong ketika itu. Kerana pembohongan menghasilkan satu kadar yang tidak selesa. Jadi saya rasa kita berhenti dulu. Bolehlah. Terus. Datangan Tuan Hadi Syarif Sungip kita, dia suruh saya cakap. Saya tak nak cakap, dia suruh cakap. Saya datang tak dijemput, pergi tak dihalau. Halau pun saya tak pergi. Saya berceramah 2008.
Di hadapan saya India, orang Cina, di Tun Sungai Abung. Di Johor kita ada 2 kerusi yang PAS menang 2008. Kedua-dua kerusi ini majoritinya ialah seimbang, kan? Non-Muslim dengan Muslim. Kita boleh menang di Dun Marani yang majoritinya orang Cina. Tetapi kita rasa pelik. Orang Islam kalah di Dun yang majoritinya orang Islam. Kerana orang Islam inilah yang bersama-sama dengan UMNO yang mengekalkan program PPR, program pembangangan rakyat. Rakyat dibangang-bangangkan, dibodoh-bodohkan. Yang cakap ni bukan sebarang orang pejabat awam kerajaan, kan, graduated daripada universiti. Saya nampak macam ni, lecturer ni, bukan keluar daripada pokok ke. Lecturer ni. Saya punya bos kata, Ustaz, please don't give ceramah speech, kan, pada pembangkang. Kami akan ambil tindakan. Saya kata, Selangor ni siapa pembangkang? Siapa pembangkang? BN ke Pakatan Rakyat? Nampak? Punyalah teruk minda kita. Terlalu sempit, terlalu kecil, terlalu kerdil. Ada orang UMNO sampai hari ni yang tak faham. Dia kata, Menteri Besar Selangor, Dr. Khair Toyo lagi. Punyalah demam. Sebab banyak menonton TV3. Saya cadangkan, tuan-tuan, puan-puan, menonton TV during election ni sampai 5 bulan haram, Jangan tengok. TV tu kalau harga 20 sen, dah lama saya tendang dah. Nasib TV rumah saya, ada suara je, tak ada gambar. Alhamdulillah. Isteri dok kata, bang, tolonglah bang. Belilah flat screen bang. Saya kata, selagi kerajaan bukan kerajaan Pakatan Rakyat, saya tidak akan beli TV. Kerana program-program yang masuk dalam rumah kita, program-program yang tidak mendidik minda masyarakat, minda anak kita, rakyat kita menjadi rakyat yang bijak, yang cerdik dalam menentukan hala tuju kerajaan dan juga pembangunan arus yang kita lihat pada hari ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Bu kena nak cakap sekarang? Bila? Boleh lagi? Betul ni? Habis Sebab kita punya bakal YB kita ni, mantan ni, dia sibuk banyak tempat nak pergi. Dan memang kita telah maklum semua penceramah bila sampai Tuan Haji, kita akan berhenti sekejap, kita sambung. Itulah kelebihan Pakatan Rakyat, ceramah boleh sambung-sambung bersiri. Apabila cerita bohong, sama juga dengan kezaliman. Kezaliman, bila sebut zalim, bukan saja Melayu, Islam. Orang Cina tak setuju, orang India tak setuju. Sebab zalim ini satu tindakan, perbuatan, perasaan yang tak boleh terima oleh sanubari manusia yang normal. Kalau orang kena zalim, dia kata, oh seronoklah Ustaz kena zalim. Orang ni sama ada dia tak betul ataupun something wrong lah. Atau tak something wrong pun, so many things are going wrong dalam dia punya pemikiran. Sebab itu bila mana kita beri air percuma, tuan-tuan, puan-puan. Tuan-tuan baca manifesto UMNO. Antara manifesto ialah air percuma 20 meter padu. Saya baca tu, bukan saya, anak saya ketawa berguling-guling. Anak saya berguling-guling. Sebab apa? Bila sebut manifesto, perancangan parti-parti yang bertanding untuk dilaksanakan bila dapat kuasa. Sedangkan air 20 meter padu, perkara yang telah kita berikan kepada rakyat 5 tahun yang lalu. Bukan lagi manifesto, realiti, kenyataan, bukan fantasi. Sebab itu kita kena fikir jauh, kena fikir luas. Sebab bila kita tengok kerajaan bagi BRIM, BRIM, beri rasuah satu Malaysia, RM500. Kita dah rasa seronok RM500. RM500 bila menjelang pilihan raya untuk suap molot rakyat. Kita tindas 500 beri rakyat. Isteri kita berpelian sudah sapu. Cincin 24 juta. Beg Birkin 300,000. Satu biji beg. Saya ada collection. Saya tengok gambar-gambar Datin Rosmah punya program. Saya kumpul gambar-gambar beg Birkin dia. Lebih daripada 10. Kalau 300,000, kalau 10, lu fikirlah sendiri. Kita kena faham. Dalam masa yang sama, dia kata kita memberi kepada rakyat kebajikan. Where is kebajikan? Mana kebajikan? Kalau kita sebut, rumah kita purata RM100 satu bulan untuk air. Setahun 1,200, 5 tahun 6,000. Satu rumah 6,000 sudah jimat. RM6,000. Kita boleh buat hantaran
Anak kita berkahwin. RM600,000 cukup banyak. 5 tahun, 620 juta Kerajaan Pakatan Rakyat telah berikan kepada rakyat Selangor. Walaupun Selangor dia tidak ada minyak. Bila sebut tadi, yang disebutkan oleh Saudara Nazim tu tadi, bila saya tengok dalam Al-Quran, satu ayat nama surah Al-Hujurat, ayat 13, Allah sebut, "O mankind, indeed we have created you from male and female, and made you peoples and tribes, that you may know one another." Kita ni, bila diciptakan begini, variety. Kalau semua penduduk Melawati ni, kalau semua penduduk ni Melayu, tak seronok. Dia tak ada yang taufu. Kalau semua Melayu tak ada India, tak seronok. Tidak ada capati dan tosek. Bila semua Melayu tak seronok, tidak ada tempe. Kena ada Jawa, kena ada Banjar, ikan pegasam. Variety ni menyebabkan kita ni kepelbagaian latar belakang menariknya Malaysia duduk dalam multi-racial country. Menyebabkan kita tidak boleh duduk sama akibat daripada doktrin UMNO sekian lama, 55 tahun lebih, memberikan prasangka yang tidak baik. Undi DAP, Cina. Saya nak tanya, MCA Melayu ke? Cina juga. Tak faham. Aku pun tak faham ni. Saya ceramah ni sebab saya tak faham. Tak faham. Aku pun tak faham. Tak faham sebab duduk dalam ketidakpahaman. Kita pening. Untuk merubah, kita perlukan, perubahan ini perlukan sedikit sacrifice, pengorbanan untuk kita meningkat. Sebab itu bila meningkat, kita perlu peningkatan. Pening dulu, baru meningkat. Sebab itu kita nak perubahan. 5 hari bulan ni kita nak buat perubahan. Jangan baca surat khabar mainstream, arus perdana. Jangan baca TV lagi, jangan tengok. Simpan IC baik-baik. Hari ini dibuktikan, undi pos yang katanya dakwah kekal boleh tahan 7 hari, 6 minit boleh dipadam dengan air tanpa menggunakan sabun butsu. Dah boleh padam dengan air dah. Ini yang kita kata dakwah kekal yang tidak kekal. Di situ pun dia manipulat lagi. 30 hari bulan, undi pos. Tempoh hari ada undi awal pula. Undi mana? Orang yang bekerja dengan SPR, terlibat dengan pilihan raya. Undi awal, kita tidak tahu. Ada desas-desus mengatakan bahawa ada peti-peti undi yang dibawa ke tempat yang sangat rahsia. Dan hari ini dah dibawa pengundi-pengundi luar, kata daripada Sabah, bukan mendarat di KLIA ataupun LCCT, tapi tempat yang dirahsiakan. Ini yang kita dapat trace pengundi baru daftar pemilih di Selangor saja mencecah 400,000. Kalau Parlimen Azmin Ali menang 6,000 saja. On paper, dengan apa yang ditambah, kalau berlaku penyelewengan, kita kalah. Kita perlu keluar, perlu terangkan, bangun dengan apa yang kita ada, saluran yang ada, dengan lidah yang ada pada kita. Ini yang kita mampu. Siang dan malam kita ditembak, kita ditentang dalam keadaan yang tak seimbang. Puan-puan, sahabat-sahabat yang saya kasih sekalian, kita bersatu pada malam ini menentang kezaliman. Dan zalim dia tak kekal lama. 2011, satu demi satu kerajaan jatuh. Bukan kerana lama merentah, kerana zalim. 2011 jatuh Tunisia. 2011 jatuh Libya. 2011 jatuh Hosni Mubarak yang tidak Mubarak di Mesir. 2011, puncanya zalim. Sebagaimana Tunisia, rakyat tertekan, kos hidup tinggi. Seorang perniaga kecil, dia jual tepi jalan dengan undang-undang peraturan yang begitu menekan. Dalam masa yang sama, Zainal Abidin bin Ali hidup dalam istana yang mewah. Istana yang mewah. Tiba-tiba dia rampas perniagaannya. Yang kecil di tepi jalan, pemuda ini dia buat macam mana? Dia hilang pertimbangan. Dia ambil petrol, dia bakar badan dia. Dia cedera. Lepas tu dia meninggal. Maka dibawa keluar beramai-ramai, diarak di kampungnya. Dia di atas ketidakadilan yang dilakukan oleh kerajaan, rakyat bangun dan bangkit. Dan sebab itu bila kita sebut, mana-mana pemimpin zalim dia jatuh. Shah Iran 38 tahun jatuh. Saddam Hussein 28 tahun jatuh. Mesir 30 tahun jatuh. 32 tahun di mana? Tunisia jatuh. Libya 42 tahun. Jiran kita Indonesia, Suharto 32 tahun. Sebelum daripada Suharto, Soekarno tidak sukar. Tidak sukar pun tak jatuh. Suharto jatuh. Kenal tak Suharto? Suharto anak dia Tommy.
Tommy Mandela Putra. Tommy ni dia ada isteri, dia banyak skandal. Dia banyak skandal dengan Maya Romantir, Lani Banjaranti. Dia dah ada isteri yang sah. Nama isteri dia Radin Ayu Regita Pramasti Cahyani Sorjo Bandono. Aduh. Bila zalim dia akan jatuh. Sebab zalim orang tak boleh terima. Cina tak boleh terima. India tak boleh terima. Melayu, Islam, Ustaz lagi tak boleh terima. Dia ajar dalam Islam. Abdul Jihadi. Kalimatu haqqin inda sultani jair. Abdul Jihad berkata benar di hadapan pemerintah yang zalim, yang melakukan penindasan. Kos hidup tinggi. Petrol sebagai contoh. Petrol tinggi, maka kos hidup pun tinggi. Kita beli goreng pisang, RM1 dulu 4 keping, 5 keping. Sekarang RM1 3 keping. Dah lah 3 keping, sikit pula. Kecil pula. Makcik, kenapa goreng pisang ni RM1 sikit? Kecil pula, dulu 5. Makcik goreng dengan petrol ke? Makcik jawab apa? Ustaz ni bebal ke bahlul? Orang datang bawa pisang daripada kampung pergi KL, diisi tangki minyaknya dengan pisang ke petrol ke Ustaz? Petrol lah. Bila petrol, kos naik, petrol naik, semua naik, pisang naik, BN, barang naik. Maknanya ialah disinonim di situ. Sebab itu dalam Islam diajar oleh our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, pernah satu hari seorang sahabat dia beli tanah. Nabi beri. Lepas dia beri tanah, datang seorang lain beritahu dalam tanah tu ada sumber air yang banyak. Maka Rasulullah Muhammad SAW ditarik balik. Tidak boleh kita mengambil perkara yang bersifat awam. Sungai, laut, sumber air, rumput, api, gas, mineral, kalau ia melibatkan harta awam. Sebab perlu dijaga dan dikawal harga. Siapa menaikkan takrif, hukum dia haram. Kerana apa? Kebajikan rakyat tu akan naik. Kita jangan pandang bahawa melawati as a whole. Kita melawati ni ialah saya kata kelas pertengahan. Orang-orang hebat, orang-orang elit di sini. Cuba tengok di kampung, di Sabah. Orang miskin, dia Kristian, orang dusun. 8 tahun umur dia, 9 tahun budak ni. Dia miskin, dia pergi sekolah, dia tanya mak dia, "Mak, kenapa kita miskin?" Mak tak jawab. Budak ni gantung diri mati. Dalam masa yang sama, bil elektrik rumah kita juta. Kehidupan kita luxury, mewah, membazir dan sebagainya. Dia kata wasatiyah, sederhana. Tak layak dia sebut sederhana. Tuan-tuan orang melawati, saya cadangkan, pergilah ziarah Menteri Besar Kelantan. Menteri Besar Kelantan, rumah dia kayu. Kalau bersin, hacum, bergoyang rumah dia. 22 tahun lebih dia memerintah. Serban dia RM6, pek dia 80 sen. Maka layak kita panggil wasatiyah. Isteri kita 24 juta kita panggil wasatiyah. Sahabat-sahabat yang dirahmati sekalian, suka saya nak beritahu bahawa bila kita sebut banyak perkara yang perlukan kepada penjelasan demi penjelasan. Apa yang kita kata, kalau kita tengok, saya merujuk kepada Suaram. Antaranya Suaram, kita lihat laporan hak asasi manusia Suaram 23 Julai 2009. Saya ingat UMNO tadi. Ini kalilah 5 hari bulan 5 ni, kalau siapa dapat anak, kalau lahir, kalau Malay boy, kita bagi nama Muhammad ini kalilah. Kalau nama Muslim, kita panggil John ini kalilah. 5 hari bulan 5. Kena ingat, IC pegang, langkah rumah, lepas mandi, breakfast, lepas tu keluar rumah, langkah saja aku menaiki roket menuju ke bulan mencari keadilan. Merujuk kepada laporan hak asasi manusia Suaram 23 Julai 2009, seramai 1,535 tahanan mati dalam lokap. Tuan-tuan tahu tak benda ni? Allah, hebatnya polis Malaysia. Dan 2 mati dalam tahanan SPRM. Theo Beng Hock, Ahmad Sarbaini bin Ahmad. Tuan-tuan dah lupa. A. Kugan dalam lokap. Kalau kita merujuk kepada Balai Polis Dang Wangi sahaja, kita lihat K. Nagarajan 32
21 Disember 2012 meninggal dalam Dangwangi. Chandran Perumalu 47, balai polis yang sama. Wong Tiping 51 tahun juga. WTS 5684 Toyota Vios, minta tolong alih tuan. Jangan mengganggu lalu lintas. Yang mengganggu lalu lintas ni UMNO je. Kalau kita tengok, bukan saja orang Islam, bahkan bukan Islam, kita minta siasatan secara terbuka, kejadian ini dibuka. Dan sebab itu apabila kita tengok perjuangan yang lama 1951 di Kepala Batas, apabila dia tegakkan sebuah organisasi yang bernama Parti Islam Malaysia, perjalanan yang jauh. Ada di antara ahli-ahli PAS yang dibunuh. Kes sampai hari ini tak dibuka. 1985 memalih. Ibrahim Mahmud ini pernah bekerja di Jabatan Kebajuan Islam, duduk di bawah para menteri. Dia kenal Ibrahim Mahmud ni antara speaker yang hebat. Bila berceramah boleh menaikkan semangat orang menolak kerajaan. Banyak lagi peristiwa. Di penjara dalam ISA, antaranya Tuan Haji Syarif Sungib kita dipisahkan daripada keluarga dan anak. Bila kita sebut ISA, Mahathir kata adil. Sebab tak kena pada diri dia. Bila kita pergi Putrajaya, cuba kita masukkan dia 2 bulan. Dia kata adil tak? Dia kata zalim. Kita, bila kena pada diri kita, kita akan kata perkara itu baik. Sebab tu perkara yang tak baik, bukan saja Islam, bukan Islam tak boleh terima. Sebagai contoh, di zaman Nabi ada seorang laki-laki pemuda. Dia datang dan Nabi sedang duduk. Dia kata apa? Wahai Rasulullah, engkau izinkan aku berzina? Dia kata nak berzina. Bangun sahabat lain nak pukul dia. Nak katok dia, nak smack down dia. Maknanya dia tidak beradab. No manners lah. Tapi bila Nabi kata biar aku yang cakap dengan dia. Tengok. Nabi kata apa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, sukakah engkau perzinahan itu berlaku kepada ibumu? Tidak ya Rasulullah. Adik perempuanmu? Tidak. Kakakmu? Tidak. Saudara maramu yang perempuan? Tidak. Kalau engkau tak setuju perzinahan itu berlaku kepada keluarga engkau, bagaimana engkau bersetuju berlaku pada orang lain? Orang lain juga tidak bersetuju berlaku kepada keluarga mereka. Terdiam dan dia berkata, aku tidak akan berzina sejak hari ini. Sebab tu kita bukan memikirkan diri kita saja. Kita memikirkan untuk kesinambungan, kelangsungan anak cucu zurat kita akan datang. Sebagai rakyat Malaysia yang berhak untuk mendapat hak-hak, sedikit keselesaan daripada apa yang patut kita dapat. Pendidikannya, petrolnya, hidupnya, kosnya, kesihatannya merupakan perkara-perkara asas yang perlu diberikan. Kalau kita rasa kita hebat sebab UMNO yang bawa pembangunan, di Jerman tak ada UMNO, ada pembangunan. Di Jerman atas jalan raya tak ada kereta kancil, tak ada. Kelisa tak ada. Kereta dia Audi, BMW, Mercedes, bukan kanch, Mercedes. Kereta-kereta dia atas jalan raya. Dia tak ada speed limit. Kemalangan tak ada. Kita lain di England. Kalau kita tak ambil Islam, kita ambil orang-orang barat yang kita boleh tiru apa yang baik. Di England, kalau polis dia nak beri saman, dia diri depan orang, jangan, kalau kau langgar lampu, aku saman. Nampak polis dan kenampaklah surat saman. Di Malaysia nak saman orang, duduk dalam semak tu, tembak. Punyalah tak beradab. Hari itu AES, akhirnya engkau susah. AES, akhirnya engkau susah. Kenapa AES akhirnya engkau susah ditangguhkan? Sebab pembangkang kuat. Kalau kita tidak kuat, nescaya hari ini kita kena. Saya pergi ceramah, pergi balik 3 kena, balik 3, 6, 1,800. Boleh? Boleh mampus. Boleh mati. 1,800 saja. Bukan laju pun Ustaz bawa 200 km sejam je. Hai. Tak adalah 200 km. Kereta saya bukan kereta BMW. Tapi nak ceritanya ialah kerana kita perlu memikir jauh. Kita tak banyak. Kita perlu sedikit saja.
222-222 untuk parlimen. Kita ada berapa sekarang? Kita ada 82. Kita perlu 30 lagi untuk dapat simple majority 112. 30 kerusi lagi untuk kita ubah Putrajaya. Bila kita tengok dekat Johor Bahru tu, macam kerusi Johor Bahru tu dah boleh dah cukup dah untuk kita dapat simple majority. Dulu saya ceramah di Johor Bahru, saya pergi Johor. Saya balik Johor minggu lepas. Orang Johor kata, "Ustaz, tahun ni Ustaz tak pergi ceramah, Ustaz balik KL. InsyaAllah boleh menang." Aduh, hebat orang Johor. Tiba-tiba kita kena faham bahawa kita nak membawa kepada kehidupan yang lebih baik pada masyarakat kita, bukan saja di Melawati ini, tapi di tempat-tempat yang lain. Kita bela bersama. Ada orang Islam yang miskin, ada orang Cina yang miskin, ada orang India yang miskin. Semua rakyat Malaysia yang mesti duduk di atas tanggungjawab pemimpin yang baik untuk membawa mereka kepada kesejahteraan. Saya rasa cukup sekadar itu. InsyaAllah ada masa kita sambung lagi, and InsyaAllah kita akan sambung di tempat yang lain. InsyaAllah, semarakkan suasana pilihan raya ni. Pilihan raya ni sangat sinonim dengan hidup kita. Betul tak? Jalan raya, pilihan raya, hari raya, balai raya, kita beraya lah. Kita ajak kawan-kawan kita sampaikan dengan lidah yang ada. Siang malam dia hentam dalam TV. Kita duduk diam saja. Kita bangun, bangkit dan sampaikan. Kena ingat, kita sampaikan kepada sahabat kita. Ini masanya, iaitu pilihan raya. Kita tolak. Jangan kita ambil UMNO lagi. Kan? Jangan. Anak saya lahir saja. Dalam Islam kita azan. Lepas tu kita qomat. Anak saya lahir, saya azan, saya qomat. Lepas tu saya beritahu anak, jangan sokong BN. BN jahat. Kita periksa nak pas. Mandu kereta nak pas. Mahathir dia benci pas. Dia 3 kali bypass. Bukan by UMNO. So what? Kita kena faham. Tapi kena ingat, kita perlu faham, kita perlukan dana. Pakatan Rakyat, kita bukan curi duit, kita beri duit, kita tinggalkan reserve yang cukup banyak bagi kerajaan Selangor. Kalau dia datang besok, dia ambil senang-senang je. Bila dia tinggalkan 400 juta saja. Esko masuk ke SUK negeri, semua kosong. Kapek-kapek pun diangkat kosong. File kosong. Rumah kita paling tidak ada bil elektrik. Tak ada. Jahatnya puak-puak ni. Masjid 20 tahun lebih. Masjid akulah. Tak ada penyata kewangan. Punyalah jahat. Tak jahat. Kalau bukan jahat, bukan UMNO namanya. Jadi sebelum tu, kita kena faham, kita perlukan dana. Saya minta sahabat-sahabat pada malam ini, kita hulurkan dana untuk perjalanan kerja-kerja menyampaikan kepada rakyat pada malam ini. Sahabat-sahabat kita, pemuda-pemuda kita, ada bersengkang malam tak kerja, ada yang dibuang kerja, ada cari kerja, ada tak ada kerja. Dalam berjuang ini, kita sampaikan, tak tidur malam sampai pagi, seterusnya, tak lain tak bukan. Saya sebut pada mereka, siapa nak sakit, postpone dulu, lepas 5 bulan kita sakit. Siapa nak kahwin, postpone dulu, lepas 5 bulan kita kahwin. Siapa yang rasa nak mati, postpone dulu, lepas 5 bulan kita mati. Ada makcik datang, "Ustaz, rumah saya, suami saya dah meninggal." "Ada Ustaz, suami saya mengundi." Saya kata, "Alhamdulillah makcik." Makcik duduk dekat tempat mengundi, pagi-pagi, tunggu suami makcik sampai. Alhamdulillah, orang mati pun mengundi, punyalah jahat BN. Jadi dengan itu, saya lancarkan malam ini, para petugas, pergi kepada sahabat-sahabat kita untuk masukkan duit. Tak ada yang hijau, masuk yang merah. Tak ada merah, masukkan yang ungu, jadilah. Kalau rasa berat, banyak ni gelang-gelang, rengan-rengankan. Yang duduk dalam kereta, jangan tutup pintu kereta. Duduk tepi longkang, jangan masuk longkang. InsyaAllah, kalau ini kalilah kita menang, aku pernah beri dulu, ya Allah, RM1 dekat Melawati. Jadilah. Dalam sumbangan RM1, kalau ikhlas, syurga menanti. Boleh tak boleh? Are you ready for PR? Yeah. Are you ready for BN? Dengar tu BN. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi sambil menangkap si ikan sepat sambil dimasak bersama tahu. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi di lain hari, di lain tempat, bila aku pun tak tahu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.